Okay, Assalamualaikum. Can you hear me? Can sir. Yes, sir. We are going to continue our talk from yesterday. So before I start, I hope you still remember or you have done some simple cari-cari pasal benda lah ni kan, 4 events. Okay. Can somebody tell me which one is the spring? I mean the equinox. Which picture that show that the Earth now is experiencing an equinox? Boleh tak siapa beritahu saya? Dasarkan semalam yang kita untuk sembang kan? Boleh tak siapa? 21 Mac. 21 Mac. Lain? 21 Mac dengan 21 September. Yang tu. Lain? Ada jawapan lain? Kenapa? Okey lah, betul. Jawapan dia, the correct answer is the March 21st and September 21st. So means that in 1 year, Earth is experiencing 2 times of equinox. Okay. Equinox season. Kenapa? Why? Sebab maybe siang dan malam dia sama. Siang dan malam sama. Siang dan malam sama. Tak setuju dengan jawapan tu. Tak setuju dengan jawapan tu. Jawapan lain dah jawapan lain. Kenapa equinox? Apa maksud equinox tu saja nak patah balik semalam punya. Apa yang berlaku dekat sini? Equinox tu maksudnya apa? Maksudnya apa? Position of the sun? Apa? Betul-betul tegak dekat garisan khatulistiwa sah. Khatulistiwa lah. Equator. Equator. Betul. Because the path, straight path of this sunlight to the earth tu betul-betul atas 0 degree. Okay, atas 0 degree which is dekat equator. So ni berlakunya akan berlaku equinox lah, kita tak lama lagi kan. Kalau ikutkan yang dalam ni March 21st. So kita dah menghampiri ke equinox lah sekarang kan. Maksudnya bila nampak matahari tu, so matahari on 21st or 22 of March, it is located just up above from betul atas kepala orang yang duduk dekat 0 degree . So maksudnya sekarang ni sekarang ni matahari dekat mana? Boleh agak tak? Sekarang matahari dekat mana? Can you guess? Now the today's location of the sun. Jangan Google. The recent location of the sun tu kat area mana? Agak-agak lah, agak-agak je. Dekat nak equinox lah. Jawapan umum betul lah. Okey lah. Kan ada beberapa hari lepas sangat panas kan. Gelombang haba kan ada kan? Gelombang haba. Ada. Kan? So sekarang sebenarnya dekat kawasan Malaysia kita lah. So matahari sekarang dah turun ke arah bawah kot. Mungkin dah area dah dekat-dekat lah kot, dekat mungkin dah area Johor ke tak tahu lah, saya memang fikir lah. Dia kurang macam tu lah. Matahari punya location sekarang sepatutnya dia dah turun ke bawah. So daripada atas sebab ya ke? Sekejap, saya tipu je. Dia naik ke atas kan? Naik ke atas lah. Ni silap lah. Okey, tak apa, abaikan gelombang haba tu. Okay, salah. Dia naik ke atas, sorry.
Sebab winter kan, bila winter matahari tidak ada kat atas, matahari dekat bawah. Kita daripada winter kan, so dia bergerak daripada bawah kepada ke atas lah. So dia sekarang mungkin bahagian, tak tahulah, Sulawesi, tak ada Sulawesi ke, Jawa ke, tak tahu kan. Dia dah naik ke Sumatera, dah hampir di Sumatera kot lebih kurang. Secara idea ni, okay? Nak tahu selebihnya, pandai korang Google. Okay. So this is the equinox lah. Ini equinox. Okay. So sini saya tak bawa ni, tertinggal drawing pen. So equinox. Okay. Equinox ni dua-dua ni lah. Okay. So what is this? Ni panggil pemuda ni, kalau ni we all call it as equinox both. March 31st and the September 31st is the equinox. What about this? What is this called? Solstice. Oh, dah study. Okay. Both ni adalah solstice lah. Solstice. Solstice ke solstice? Solstice Gigi kan aku tulis pakai mouse. Gila pakai mouse. Tengok tak buat drawing pen. Okay. So solstice or solstice, not sure. Maybe solstice. Okay, solstice. So ni panggil solstice, dia ada dua lah. There's two types of solstice. So ni apa solstice ni? Solstice apa? Ni musim apa? June 21st? Panas. Okay, panas. So betul lah June 21st kan? Tengok ni. Saya punya, the way I try to remember the solstice kan, macam ni. Okay, ni kan equator kan. Sekarang ni kita anggap the declination angle of the earth is facing to the north like this lah. I mean the declination angle tu macam ni. Betul? 23.45 dia condong ke arah situ. And then, so kiranya macam you are leaning your head kan. Ni kira kepala awak lah kan. Assume this is your head. So kepala otak kau tu, kepala otak kau tu kan. Kepala otak kau tu menghala ke sun ni kan. So kau terasa panas di kepala kan. Kena bara. Tak kan, contoh-contoh. So ni sebab tu kita panggil ni tropic of apa? Gigih lah betul. Tropic of Cancer. Okay. Tropic of Cancer. So Tropic of Cancer, the way I remember it, so kepala ni menghala ke sun ni, paling dekat berbanding yang belakang. So yang ni Tropic of Cancer lah, sebab kepala kan Cancer, buat panas sangat. Itulah. Panas sangat tu maksudnya summer solstice lah. Means that the northern hemisphere of the earth is now experiencing a summer solstice. Okay, summer. Which is summer solstice itu refer to the 23.45 knots. Okay. Dia punya semua betul kat sini. Tak tahu kamu ambil tak. 23.45 degree knots. Okay. 23.45 degree knots is when the northern hemisphere is experiencing a summer solstice, or we call that as Tropic of Cancer. Okay, Tropic of Cancer. While the opposite one here, so the opposite one clearly, this is the clue, December 21st is clear to the Christmas. If you watch the Home Alone, and always in the Christmas, so December 21st lah. So which means that this one, the northern hemisphere is now experiencing the winter solstice. Okay, winter solstice. Northern hemisphere. Southern hemisphere is the opposite way lah. Okay. Any question? Kita four season dulu. Any questions? No? No sir, badai sir. No, sir. Boleh boleh lagi Okay.
Quote the best. Okay. Boleh, tak ada masalah ni. Okay, next. Okay. Ni saya ni dia tulis balik lah apa maksudnya kan. Okay. The Tropic of Cancer. Okay. 23.45. Ni and this I think the things that you need to remember and don't get confused is Tropic of Cancer 23.45 Northern. Okay, north. So line that indicate that the highest latitude the sun's line of sight ever reaches in the northern hemisphere. So macam saya cakap itu, matahari kita kan, matahari comel ni, ini dia akan bergerak daripada location ni sampai sini saja. Okay. This sun is only from the study and from the proven apa yang terjadi is moving around lah from the perspective of Earth. It's moving the position of the sun is moving from the 23.45 north until 23.45 south only lah. So dia takkan reach. I mean dia bukan tak ada matahari bahagian atas ni. Doesn't mean dia atas ni tak ada matahari, bukan. Tapi dia betul-betul tala, kalau kita ambil pembaris tu, dia panggil perpendicular. Okay, perpendicular betul tu, tegak 90 degree tu. Kalau daripada kita pandang ke atas tu, so pada ketika 23.45 north and south lah. So dia akan main dekat situ je. So dia takkan pergi nanti 40 degree north, takkan pergi. Ni berdasarkan apa? Berdasarkan declination angle yang original dia Allah jadikan ni 23.45 ni sebab ni lah. Jadi maksimum matahari tu dia akan main dekat situ je lah sepanjang tahun. Okay, sepanjang tahun. So nanti dia akan nampak macam dia patah balik lah. Dia main pass button kan gitu. Okay, so ni dari situ. Then the equator. Okay, equator tu confirm lah 0 degrees located I mean the Sumatra. Sumatra is crossing the equator. Okay, so land that divide northern and southern hemisphere atau dalam bahasa Melayu pujangga dia khatulistiwa lah. Okay, next is the Tropic of Capricorn. So Tropic of Capricorn is even though they write minus 23.45 but it doesn't mean that. So Tropic of Capricorn ni adalah dia dekat southern hemisphere lah. Kalau kita tulis koordinat, dia akan jadi 23.45 degree south. Okay, degree south. Okay, it becomes the 23.45 degree south. Okay, so itu maksudnya Tropic of Capricorn. Then Arctic Circle kat bahagian atas Arctic yang tadi 66.57 tu, line that marks the northern Antarctic extremity of the macam terbalik je of the polar day and polar night. Tak apalah, ni Arctic Circle ni yang dekat atas tadi lah, kat sini Arctic Circle dekat atas ni. Okay, so ni memang kawasan betul-betul lindungan lah, lindungan matahari. Ada musim di mana ia memang extremely ada yang months, until a month, several months dia punya siang, dia punya malam. Okay, tak penting. Dalam ni kita tak libatkan secara detail pun. Okay, so yang tadi saya ulang balik tadi kan, ni dia ni lah, maksudnya moving around here lah, daripada atas ni sampai sini kan, June 21st until December 21st. That 21st is the calculation lah. Dia mungkin kan hari-hari ni boleh berubah-ubah kan, mungkin 22, 23, 24. Ini typical value is 21st. Kadang anda tengok kalau Google kan ada 22 juga. Ikut lah. Tapi sekitar tu lah. So means that the earth, position of the earth, saya ulang balik, is likely seems that it's moving from the north 23.45 until south 23.45, kat situ je. Okay, dia main kat situ. And dia lintas 2 times crossing the equator. That's why there's 2 equinoxes in a year. Okay, in a year.
But the solstice, they have different winter and the summer solstice lah. Okay, it's very easy to understand. Once if you see the sun on that hemisphere, means that hemisphere is experiencing the summer, or summer lah. But if the another hemisphere is not, you cannot see any sun, means then they're experiencing a winter. Okay, winter season. Okay. So in order to be able to estimate the yield of photovoltaic, blah blah blah, most important thing is the yield total H of the global radiation. Okay, global radiation. Okay. So penting untuk kita tahu year, the year punya data of the sun hours and so on. Okay, but like I told you before, we have the solar radiation maps and they have several simulators. But in Malaysia, I think we're still not, you cannot still observe some solar irradiance forecaster. We don't have yet. Kalau dekat beberapa negara lain, dia ada data tu. Kita ada mungkin temperature, precipitation, and raindrops kan. Humidity tu kita ada kan. Tapi yang the solar irradiance tu, memang not all country have that kind of weather forecast lah. That's why me myself, my PhD study also relating to the solar radiation. Even my FAP student also, master student also working on the modeling of the solar radiation, because we still haven't have any forecaster yet in Malaysia officially. Okay. Ni tak tahu gambar ni cukup dengan. Okay. So to be honest, I'm not sure which year of this data, but we assume this is correct. Okay. So just the idea of the solar irradiation, the average daily solar irradiation of Malaysia. So they said here is irradiation. Just now it's radiation. So now it's irradiation means you're going to have the watt hour kan. Watt hour over square meter. Okay, so this is the clue of the irradiation. That's why we have here. It's actually the same with the PSH lah. Boleh juga PSH. Ada yang panggil PSH dalam unit ni pun ada juga. Tapi saya personally, bagi saya is in hours boleh. Okay, hours ataupun number saya lah. Okay, PSH tu. So maksudnya 5 or 5, 6 lah. It means that 5 or 5, 6. So saya pun tak tahu mana yang lebih. Nampak macam sama colour semua je. Tak kisahlah. Tapi from here like I told you, so maybe there's some places that have max, minimum and average 4.96, but we have the place that 4.21 which is low kan. So that's why lah, typical value Malaysia kita consider 4 hours. Kalau 4 hours tu boleh pakai kat mana lah. Sebenarnya we expect more. Expect more tak apa. Tapi untuk in term of design and calculation, we must use the less risk of the calculation kan. For the design, which is the 4 hours. Okay. Case Malaysia, kalau design apa-apa untuk solar, ingat 4 hours is the typical value. If somebody asks you, I told you, you have the 6 kilowatt system. Let's say you have a lot of money, okay, a lot of money, then you bought the 6 kilowatt of the system with the complete solar modules and battery and so on. So when how to estimate how many hours you are going to get, okay, how many hours, what hours in a day. So you just multiply with this, okay. So in total, roughly, as the idea, basic idea, you're going to get 24 kilowatt hour, okay, 24 kilowatt hour. Okay, how much is your electricity? And contohlah, saya tak tahulah umur awak macam mana. Tak salah saya umur saya berapa lah. Tak ingat dah. 400 kilowatt hour kot. 400 kilowatt hour. Bill elektrik tu 400 kilowatt hour kot. Jom kita assume. So 400 kilowatt hours. So with if you have the 24 multiply with 30, you're going to get something kan, 600 something kan. So means that mungkin awak punya design 6 kilowatt tu cukup lah. Battery capacity tu kalau cukup, boleh supply 34 kilowatt hour tu, then sangat okey lah untuk you go for stand alone system. Boleh google lah sekarang
kita panggil self-consumption. Self-consumption method. Kita dah tak ada dah feed-in tarif. Pernah dengar ke feed-in tarif tu apa benarnya? Have you heard about that? Hello? Tak, sir. Pernah dengar FIT? FIT, pernah dengar? FIT? Tak, sir. Tak, sir. Allah, tak dengar. NEM pernah dengar? Net Energy Metering. Lagi tak pernah dengar. Pernah dengar? Tak, sir. Sucinya tak pernah dengar. Macam mana ni boleh ambil ni, saya kena letak lah prerequisite. Siapa tak tahu pasal benda tu, sila drop kelas ni Yang jual FIT tu. kat TMB tu ke sir? Dah dekat. Boleh dah tu. Boleh lah. Jual kat TMB tu. Tapi FIT tu dah tak ada untuk golongan marahin lah. Dia tinggal LSS untuk solar farm yang mega size, 50 megawatt, 30 megawatt, 40 megawatt kan. Kalau perasan lah, kalau siapa yang ada dekat Pekan lah kan, kalau siapa yang ada kat Pekan kita ada solar farm baru tapi bukan kita punya. Dekat depan, on the way nak pergi Tanjung Selangor tu, awak akan nampak. Itu dah construction. Dia mungkin start pasang foundation baru kot. Baru start foundation kot. So situ ada solar farm. Saya difahamkan 50 megawatt. Kita tak tahu betul tidak. Bukan UMP punya yang pasti. Dekat dalam on the way main gate sampai ke Tanjung Selangor tu. So you akan nampak lah kat belah kiri tu nanti ada site yang ditutup dengan besi tu kan. Tu dia buat solar farm tu. Company dia tak ingat company apa. Tapi katanya bawa mandi daerah. Tentu lah. Tapi kontraktor dia, nama kontraktor dia. Okay. So that one, FIT, if I'm not mistaken lah, the latest FIT per kilowatt hour if I'm not mistaken, 31 cent. I'm not sure, 31 cent or lesser than that. I didn't update. 31 sen sahaja per kilowatt hour. FIT ni ada government, bukan government, kontrak SEDA adalah authority yang meluluskan application tu. Pembeli purchaser adalah TMB. Okay, we are the provider. Okay, provider kita punya tanah dan kita lantiklah kontraktor untuk buat the works. So yang luluskan license approve semua tu adalah SEDA. SEDA tu tak apalah, kau Google dia nanti. SEDA ni memang Sustainable Energy Development Authorities if I'm not mistaken, yang will take full in charge of all the renewable energy punya things. Okay. So dia orang yang approvekan tu. So siapa yang dapat sijil solar apa semua tu daripada SEDA tu lah. SEDA certified kan. Comes from the SEDA. So the purchaser is the TMB. The provider is us. So that's the maximum yang dipanggil FIT. Lepas tu ada satu lagi, NEM. Net energy metering tu saya rasa masih ada lagi. Rumah-rumah biasa pun kalau nak buat boleh. Saya rasa NEM tu the rate is 1-to-1 kot. Kalau the first 100 kilowatt hours berapa? First 100 berapa? 28 sen ke? Ya. Hello. Apa tu, sir? TMB punya rate, tarif TMB. TMB rate. Oh, sorry. Berapa? 28 sen yang 100 yang tamu. Tak ingat dah. Tak tahu. Oh, sir. 25 kot, sir. Tak ingat. Kau 25. Sekejap, saya tengok kan. Aku boleh je Google. Saja nak suruh kau sambil makan, sambil tengok Netflix, mana jadi. 21 ke, sir? Ya betul, hampir betul. Betul? 0.218 ke? 21.8. Oh iya ke? Sorry. 21.8. Yang next tu 33 Yang latest. Selepas tu 200 kilowatt pertama, 100 100 kilowatt hour pertama, 100 kilowatt hour kedua. 30 Next tu 33.4. 33.4. Lepas tu yang last kali tu 50 7.1. 51. 51. Okay. Yang tadi saya sebut FIT tu, solar farm tu kata saya 31. Balik modal lah.
Ni macam tu lah. Dia dulu, suatu ketika dulu, once upon a time, kan, 2015, 17 kot, masa mula-mula kan, the TMB pay until, dia ada package juga kan, siapa yang first home apa benda kan, RM1. Boleh pergi sampai RM1. 80 sen dengan RM1. Dulu, 5 tahun dulu, feed-in tarif tu masih ada lagi. Masa tu mungkin nak galak orang pakai solar kan. Masa tu kan very rare to see the solar modules system in people's house. So the rate can goes up until RM1 per kilowatt hour. Masyur. And we have several lecturers from the electric kan, yang diorang sempat pada musim itu dan diorang konsisten pakai sekarang. So diorang tengah menikmati kemewahan lah sekarang. Menikmati kemewahan keuntungan hasil daripada penjualan tu. Dia dah start, ROI dia dah lepas kot. Ke tak lepas lagi? 7 tahun, 6-7 tahun, dia dah ROI, return on investment. So sekarang dia tengah menikmati keuntungan profit. Macam tu lah. Dah balik modal lah. Okay, sorry, merepek banyak. Okay, proceed. Sorry. Cakap tak lagi. apa saya. Okay, set analysis. Okay, ni is about the getting the angle of the solar module lah. Okay, so max performance is achieved when modules are perpendicular. Ni means that 90 degree Ideally, we are facing the module 90% lah, silap. 90 degree. Buruknya, okay. 90 degree to the sun. Okay, maksudnya memang tala tepat lah direction tu. Okay, so itu adalah the most ideal performance yang kita idam-idamkan. Sepanjang masa tu kalau boleh kita nak 90 degree. However, it's very difficult because even in a day, matahari terbit dari timur ke barat kan. So terbit timur dan barat. So it's very difficult lah for us if we try to build the solar modules system in our rooftop. Very difficult for us lah to change the direction of the module every hour kan. Sebenarnya kena tukar setiap hour. Sebab tu ada tempat yang pakai solar tracker. Kita panggil sebagai solar tracking system. So that tracker, dia ada motor. So motor tu akan bergerak ikut jam, which is sebenarnya diikut waktu matahari tu. Dia ada calculation je lah. Solar zenith angle, pengiraan dan sebagainya. Sepatutnya macam tu lah. Tapi kita ada modal kan. Takkan nak buat motor pula kan. Berapa banyak motor nak pakai. Kalau pakai 6 kilowatt. Tapi kalau pakai 50 megawatt, sakit. Motor pula nak main kan. Jadi, so dia ada lah kat Malaysia secara umumnya, apa yang saya faham lah, kalau tak salah saya, typically the direction of the solar module is facing to the south with the degree of 8 to 15 degrees around, if I'm not mistaken. Kenapa facing to the south? Sebab kita in the north. Kita north. So kita facing to the south, and then the tilt angle tu recommended, if I'm not mistaken, from the SEDA, from what I hear, 8 to 15, around that lah, which is less than 15 degrees. Okay, itu kalau kita fixkan dia punya modul tu, fixkan for a year. Tapi kalau kita pakai solar tracker, hebatlah. Hebatlah. So PV module direction and orientation. Okay, so benda pentingnya adalah PV module direction, orientation and the tilt angle. Okay, tilt angle tu apa? Tak apa, nanti kita tengok. Okay, ni tilt, surface tilt. Lepas tu ada zenith semua ni, tak apalah, tak payahlah pening sangat. Ni azimut kan, azimut ni daripada direction ni kan. Tak apalah, kita tak masuk pengiraan ni. Kalau nak tahu detail, then you can google lah. Dan makan masa sikit nak faham menantang dulu. Okay, ni sun height. Okay, sun height. Okay. Solar plants are mostly installed on pitch roof, okay, so that the module is at an angle
beta to the horizontal. Also in the case of flat roof or open air planes, it is usual to tilt the modules in order to achieve a higher annual yield. Okay. Sebelum kita pergi detail kepada soalan modul nak pasang macam mana, most case kita ada roof kan, rooftop kita kan bentuk macam canopy tu kan, bentuk macam segitiga tu kan. So berhati-hatilah kalau nak modul, kalau tak ada ilmu kan, tak ada ilmu geometri ni mungkin akan berlaku kesilapan dalam design dan installation lah. Sebab it's very very important to know where the sunset and the sunrise of your place. In other words, panas pagi dan panas petang kalau beli rumah itu nampak gayanya ada kepentingan di situ. Okay? Yin and yang pun ada kepentingan di situ. Sebabnya, if you plan to put the solar module on your roof, top memang kena tengok berdasarkan matahari timbul dan tenggelam tu. The sunrise and the sunset direction, path tu is very critical lah. Okay, bukan saja tahu kiblat, tapi kalau nak letak solar module tu memang penting lah. Contoh, saya bagi contoh boleh lagi ke? Benda ni banyak konsep dulu sebab tak masuk pengiraan lagi. Boleh ke? Boleh sir. Boleh kan? Boleh sir. Boleh imagine kan? Okay, Cuba imagine dalam kepala otak kau kan. Matahari terbit pada timur, okey? Dan tenggelam pada barat, okey? The sun is set at the west. So bayangkan sepatutnya modul kita tu sepatutnya lah kita kena follow the direction of the sun lah. Maksudnya kalau matahari timur, matahari terbit sebelah timur, patutnya modul kita tu pun kena facing to the timur lah. When it goes to the midday, dia akan tegak lah secara logik. Waktu zuhur kan tegak kan. Waktu zuhur kan tegak dia jatuh sikit daripada betul-betul tegak. Waktu zuhur kan dia jatuh sikit, dia tergelincir sikit. Matahari tu tergelincir sikit. So sepatutnya pada 31 petang contohnya, tegak lah patutnya kau punya modul tu, tegak, flat. Tapi bila pergi to the petang, dia akan facing now, the sun is now going to the west side. So sepatutnya modul awak tu sepatutnya kena facing ikut yang sama lah. Sepatutnya. Sebab tu kita pakai solar tracker. Okay, solar tracker. Itu satu. In a day already change. I mean the direction of the sun is already change. Okay, bayangkan dalam keadaan macam tu, sebabkan awak tak ada ilmu pasal geometri ni, awak pun belilah 2 kilowatt, 2 kilowatt solar modul. Satu modul tu 200 watt. Beli 10. Murah, beli kat Shopee kan, beli banyak. Excited dapat Aisina kan. Siapa yang pernah kira LSP lah. Okay. Then kau beli pun baru belajar dengan Sir Syaiman kan. Tak sempat habis lagi tu, tak khatam lagi tu subjek tu, tapi dah excited ni pasal kau pun beli. Murah lah tu 3/3 tu kan. Lepas tu kau pun boleh sambung terus kot, bukan susah pun. Kau pun panjatlah kau punya atap. Then you have the atapnya bentuk macam kon tu, kon pula, segitiga tu kan. Dia ada dua bahagian kan ada dua facing kan. Kau faham tak aku cakap ni macam laut tu? Ya Ni kan ada kan. Juga aku kira tadi kan. Ya Okay, ni rumah awak kan. Kalau rumah saya awak. Okay. So ini matahari. Matahari terbit daripada timur, east coast rail. Okay. Yang ni west. Kau pun belilah 10 kilo, berapa tadi? Beli tadi? 2 kilowatts of the system kan. 2 kilowatt system kan. Kau pun selambalah kau install sini. Kan. Apa teruk sangat ni? So dia ni modul. Okay. Apa problem dekat sini sekarang ni? Kalau saya install dekat sini, apa masalah akan timbul pada Mamat ni? Mamat kat sini. Mamat tak khatam lagi saja atau televisi. Okey. Apa masalahnya akan timbul for the Mamat? Bila matahari
lebih pada pukul 12 macam tu, modul tu dah tak dapat irradiation lah. Kurang. Betul lah tu. Kurang. Dia cahaya tu tak ada tapi memang kurang habis lah. Sebabnya matahari telah berselindung di sebalik bangunan ni. Sebelah sini lah matahari kan. Baru pindah sini ke sini kan. So, dia syok lah sampai tengah hari tu. Wah, banyak gila. Wah, seronok kan. Dia boleh tengok macam-macam lah kan. Tengok YouTube boleh kan sebab laptop kan. Semua boleh on kan. Aircon tu boleh pasang kan kalau ada inverter kan. Dan sampai tengah hari dia pun melopong kan. Kuat ni kan. Rosak ke. Sebab ni. Sebab ilmu tu tidak ada. Jadi kalau awak rasa, apa patut buat? In order dia nak dapat sepanjang hari tu, apa kita patut buat? Apa mamak ni patut buat? Pasang dua-dua belah je. Tambah lagi soalan. Pasang dua-dua belah. Menarik. Maksudnya, Murah 1 kilowatt sini, kau satu, aku satu. Macam tu. Sini. Buat dua-dua. Betul? Sini ke? Saya dapat dua-dua belah. Tanggungjawab statement kau ni. Apa? Customer saman kau akan jawab. Aduh. Ada jawapan lain? Ada jawapan lain? Yang guna solar tracker tu ke sir? Solar tracker. Banyak duit kau ya solar tracker. Oh. Okey, tak banyak. Okey, betul. Idea tu betul. Betul pakai solar tracker is the best. Solar tracker is the best. Tapi anggaplah kita tak ada solar tracker kan. Tracker apa benda pun kita tak tahu kan. Kita baru belajar ID sikit kan. Macam mana buat tracker kan? Contoh lah. Yang suka. Betul. Okay, so nak macam mana? Tapi kita still nak juga. Kita nak dapatkan generation sepanjang tahun. Macam mana nak buat? Pindah secara manual boleh tak Zul? Pindah secara manual. Tu dia. Pikul. Letak dekat tengah-tengah. Tengah-tengah. Mana tengah-tengah tu? Tengah-tengah bumbung. Tengah-tengah bumbung. Facing macam mana? Facing macam mana? Sini, ke atas? Sini? Tahu sir. Nampak tak aku buat sini? Okeylah, kita potong bumbung tu, buat sini. Kan, potong bumbung tu, buat sini, letak sini. Gitu. Sini. Sini ke? Sini ke? Macam tu. The idea is correct. Ini idea kan? Idea tu macam tu lah. Maksudnya kita kena pastikan kita letak flat lah macam tu. Kalau macam ni, keadaan ni macam kita letak flat lah lebih baik. Supaya matahari daripada sini pun kan, pun dapat juga. Dekat sini pun dia dapat juga. Faham? So bila matahari bergerak, bila kita buat plan macam ni, dia akan dapat sepanjang hari. Tapi the maximum one confirm lah tengah hari. Betul tak? Betul tak? Betul je. Betul. Sebab that's why it's very important to know the shape of your roof tu. Recommended kalau siapa yang roof dia flat pula. Flat, walaupun ada orang ada isu kan yang flat tu kan air bertakung dan sebagainya, air tak boleh pergi mana kan, dia kurang sikit lah dari segi bocor bertakung tu. Tak apalah kita letak tepi benda tu, tapi the best one sebenarnya flat lah. Lagi ganas kalau awak tahu lagi detail. Kalau bumbung awak tu memang facing dia macam tu, faham tak? Kebetulan macam mana aku nak cerita ya? Aku dah conteng habis kat sini. Sekejap, aku tunjuk kat sini ya. Boleh tak? Jangan macam slide lah. Contohnya, kita ada bumbung sini, kan? Bumbung. Okay. The best ni, let's say sini memang the best location untuk start modul. Tapi matahari tu, dia daripada sini, sini. Kelakar lah dia bergerak macam ni. Faham tak? Maksudnya matahari tu, dia dekat bahagian sini. Bumbung kita bahagian sini. Dalam arti kata lain, contoh sini tadi east kan? East kan timur kan? Tu dah, timur kan? Dan west adalah barat. So kalau east dan west, direction ni dari arah apa? Direction ni. Yang belakang ni arah apa? East, west.
East, west. North. North, North, East, south. north ke? ah, Mana satu north? north, south. North, Aku dah south. confused dah. Oh ni north North. Ini south. Ya, Betul? Inilah ya. situasi di Malaysia. Okey, Malaysia punya, kita dekat north. Kita dekat north. Yang terbaik adalah kita facing towards the south. Barulah kita dapat apa tu? Pergerakan matahari tu sepanjang hari satu. Lepas tu nanti angle sinilah yang saya cakap tadi tu. Saya ada sebut dia kan. 8 hingga 15 degree. Ini tipikal je kan. Tapi macam mana sekalipun bila pergi pada location yang tertentu, dia ada beza lah. Dia secara tipikal je situ. Sekitar ni lah. Kalau tak salah saya, facing to the south 8 hingga 15 supaya dia boleh facilitate satu hari the whole year punya ni lah. Recommended position. Tapi kalau bumbung tu condong lain lah, tu cerita lain lah pula kan. Dia memang, sebab tu kalau buat solar farm, most of the cases kita buat atas tanah kan. Ratakan tanah, potong pokok semua kan. Yang kau cakap renewable energy bagus sangat kan. Renewable energy ni bukanlah bagus sangat pun sebenarnya kan, kalau nak tahu. Sebelum nak buat solar farm tu, dia tarah dulu gunung, potong gunung. Apa? Tanah, halau orang kampung. Contohlah, halau orang kampung kan. Kena clearkan land tu kan. Dah buat foundation, baru letak solar model. Lepas tu barulah, okay, renewable energy is coming kan. Dia dapat generate. Tapi sebab tu dia plan tu memang terbaik lah. Tapi kalau awak tengok, if you notice lah, mesti kau nak pergi datang Gambang kan, dekat highway, tepi highway tu kan, yang dipunyai oleh UiTM kan, 50 megawatt tu, solar farm tepi highway tu, lepas Gambang, sebelum Gambang tu, ada tepi highway kan. So yang tu, dia dekat bukit kan, betul tak? Kan? Aku macam cakap surau. Dah sebenar. Lakon dah sikit. Perasan je. Lakon sikit. Cik tadi. Okay. So dia kat situ agak challenging lah sebab dia ada kontur kan. Dia ada kontur, dia ada bukit kan. Kalau awak tengok tu facing itu tidak macam saya sebut ni. Sebab dia tengok situation ketika itu. Bukit macam ni, kejap sini, kejap naik, kejap menurun. Jadi memang location dia tu memang dia dah, memang the way the designer tu agak critical lah sebenarnya. Sebab dia nak betul-betul facing tu. Lepas tu inverter yang digunakan tu mestilah MPPT inverter dan sebagainya. Banyaklah dia punya proses tu. Ada yang mungkin awak tengok lari terus. Dia lari terus. Maksudnya bukan facing terus. Terbalik. Tapi sebab dia tak critical macam bumbung. Bumbung ni kan steep kan. Tapi dia orang banyak macam plane. Saya tengok macam ni, dia macam ni, dia macam ni. Dia rata macam ni lah. Dia tak adalah steep sangat dia punya production. Padahal matahari kat sini contohnya kan ada macam ni kan. Memang ada case macam tu. Tapi dia pakai kat situ dia main inverter pula. Ada inverter yang dia pakai jenis yang MPPT high power punya, MPPT tracker kan, high efficient punya tu kan. Tu mungkin cerita lain pula tu. Itu awal lagi nak tahu. Okay. Kejap aku dah conteng habis ni. Sebentar kejap Okay. Itu saja. Panjang pula sembang. Okay. Next. Okay. Next is the magnetic knots and the true knots. Okay. Magnetic knots dan true knots. Okay. Saya baca ni. Dalam kompas awak tu. Dalam kompas tu, in your kompas tu. Itu magnetic knots ke? Magnetic knots ke true knots? Kat sini pun dah tulis jawapan dia. Facing to the knots kan. Sebenarnya dalam kompas lah. Dalam kompas tu sebenarnya magnetic. Suara sini hilang. Hello? Dengar? Suara sini hilang. Dengar sir. Dengar je. Rumah awak tu. Clear kan suara saya? Orang pakai Clear. EMP dia kata Yes, sir. geram je. Syifa tipu. Betul lah. Okay, fokus. Okay, so magnetic knots sebenarnya dekat kompas awak tu
ataupun dalam mana device. Sebab apa tau? Sebab ada magnetic deviation tadi tu. Bukan, dia ada magnetic dia takkan dapat. Sebab kita ada original magnetic yang dalam dunia ni kan masuk daripada Kutub Utara Selatan tu. Kalau belajar EMT kan yang korang suka sangat saja tu kan. EMT kan korang suka. So dia ada, memang kita ada nature punya electromagnetic field tu yang menyebabkan ketebakan kompas tu memang takkan dia akan pakai magnetic knots. Dia akan terbelau ke, terkacau ke, interfere. Okay, dia interfere berdasarkan yang electromagnetic field sedia ada dekat dalam dunia, dekat bumi kita tu lah. So sebenarnya benda ni nampak macam tak function. Awak rasa tak ada keperluan pun nak tahu benda ni. Kenapa pun lantaklah. Okey, kiblat yang kita tengok 293 tu, itu memang dah consider magnetic knots tu lah. Okey. Fikir macam tu je. Okey. Untuk kes Malaysia kan. Okey. Lepas tu so magnetic deviation ni saya rasa dia berdasarkan calculation, even dia on the chart pun. Okey, contohnya Kuala Lumpur, magnetic deviation is 7 degree 26 minutes. Ini tahu kan minutes kan? Tanda ni minutes Okay, 70 degree 26 minutes. Minutes ni tukar pada point, tahu kan? Faham tak saya? 7 point berapa? Macam nak kira? Tak tahu sir. Tak tahu. Ambil betul. Jawapan dia, yang ni bagi dengan 60 minutes kan? So bagi dengan 60, then you akan dapat point berapa? So dapatlah, saya tak tahu bagi 60 dapat berapa, 7 point something degree. Weh, kan tak tahu, jangan macam tu. Kita bajang dia. 7.433 je. Kita 7.433. Kita lebih kurang. Takut ada yang tak tahu nak kira macam ni. Ini kita bagi minutes Ni bukan inci ni. Bukan inci 7 degree 26 minutes. Okay, 26 minit tu 26 bagi dengan 60 dapatlah 7.433 degree secara detail perpuluhan desimalnya. Okay. Ini memang saya rasa ada carta kot. Even Google pun dah ada magnetic deviation setiap tempat kot. Okay. So nak kira true north tu, kenapa? Direction. Siapa yang selalu guna benda ni? Pilot. Okay, pilot. Pilot sangat penting benda ni. Sebab dia terbang ada banyak electromagnetic field. Even kompas yang dalam pilot, kompas dalam cabin tu, cabin crew punya cockpit, dalam cockpit tu kan, itu pun memang dah sedia ada electromagnetic field kan. Sebab tu sebenarnya diorang ada, saya tak tahulah, mungkin dah auto calibrated. Kalau old school punya style tu, diorang ada peta dia sendiri kan, supaya dia tak divert ke tempat lain. Sebab dia kena refer on true knots tadi tu, bukan ikut magnetic knots tu. Magnetic knots tu ada satu bayangan. Knots yang bayangan disebabkan oleh electromagnetic field. Even kadang-kadang you ada kompas, ni logik kot. You ada kompas, you dekat dengan wire kan. Kadang you dekat dengan wire sebelah-sebelah ke, atau dekat TV ke, kat belakang ke, atau tempat yang ada magnet, dekat transformer ke, dia akan kacau kan. Dia akan kacau. Dia akan kacau direction tu. Sebab tadi magnetic tadi tu. Tapi kita nak kira true knots tu memang tengok magnetic deviation lah. Sama lah macam you nak baca kompas kan. Nak solat kan, solat bawah tangga kan, contoh kan. Alim kan, solat bawah tangga tak sempat pergi surau kan, solat bawah tangga nak cepat kan. So kau pun pakai kompas kan. Siapa yang pernah pergi luar negara dah biasa tu. Semain depan pintu dan sebagainya kan. Then dia suruh buat 8, masa nak? Buat 8 kan. Tujuannya nak cancelling. Kalau ada interfere lagi, kita try to minimize any ada kita nak potong itu magnetic field yang lebih-lebih kot. Begitulah. Kita nak calibrate tu, cara dia adalah kita buat 8 kan, direction 8 tu. So logiknya benda ni penting pada yang tadilah, cockpit pilot tu. Pilot ni yang sangat penting lah benda ni, ilmu ni. Tapi tak tahulah sekarang mungkin dah auto calibrated ke, tak tahulah kan, mungkin lah. Takkan pesawat dah canggih Airbus takkan pakai peta pula kan. So maksudnya sebab nak pastikan dia tak divert divert daripada nak pergi China, terpergi ke Jepun contohnya kan. Macam tu. Okay. Ini question. Tak ada question, saya rasa saya post sini je kot. Betul satu lagi slide, betul habis kot. Sebab takut lepas tu lagi detail. Okay. Placement of solar module in relation to sun altitude at solar noon ataupun solar altitude lah, kita panggil solar altitude. Okay. Secara logiknya basic sangat. So assume that this the module,
So ni kita ada modulnya. Ini dah modul kita. And then perpendicular. The sun should be perpendicular to the module. Module should be perpendicular to the sun. So yang di belakang modul ini yang kita condongkan, inilah kita panggil sebagai T-angle. So T-angle ni adalah suhu condong dekat belakang salah modul tu. So kalau kau angkat modul tu, kan kau angkat kan? Angkat. Dan belakang tu, tilting tu lah dia panggil sebagai tip angle. Okay. Dekat sini lah kita define sebagai kita define sebagai beta. Ikutlah situation dia. Okay. Dan yang ini, the opposite way is from the ground to the 90 degree tarik macam ni, solar, matahari, then this is the solar altitude. Okay. This solar altitude, kita akan pilih banyak case dia. Okay. Dia akan berubah-ubah. Mengikut musim juga, dia akan berubah-ubah. Nilai altitude sun nya akan berubah-ubah, which is yang menyebabkan T-angle juga akan berubah. Okay. Tu dia. Saya nak proceed ke? Tak proceed. Kita tak boleh tayar lah. Nak proceed lagi? Should we proceed or we stop here? Sebab lepas ni okay, akan ada calculation. Dua-dua okey. Stop Pening dah here. ni tu. Pening. Susah Kan? tu. Aduh, macam mana? Pening. Kau jangan bunyi macam berlakon. Campak cabur dia. Afiq berlakon kan Afiq? Berlakon memang power korang. Saya rasa cukup lah kot kita main surface dia, sebab lepas ni akan masuk calculation lah. Akan bagian sikit. Ada calculation sikit kan. Saya takut awak ke laut, nanti mungkin makan masa soalan yang banyak. Saya rasa saya stop sini lah. So T-angle ni benda-benda konsep pertama, T-angle kat sini. Di belakang salah modul, ni suhu yang kita condongkan. Lepas tu daripada salah modul tu, straight pada ni, mestilah perpendicular. Ni konsep dia lah. So daripada sini sampai sini adalah altitude of the sun. Okay. So altitude of the sun yang berubah tu nanti kita akan tengok case by case. Dia akan depends on the equator ke tak equator, topic of Cancer ke topic of Capricorn. Calculation dia akan berubah-ubah. Okay, akan berubah-ubah. Dan bergantung juga pada latitude kita. Kalau kita dekat Jepun lain, kalau kita dekat Australia lain, kalau kita dekat KL lain, dekat pekan lain, dia ada main latitude semua. Untuk kira soal latitude. So saya tak nak peningkan kepala awak sekarang. So mana kita pening minggu depan. So saya rasa cukup lah kot. Sekadar konsep lah ini. Any question? Tak ada, sir. Any question? Tak ada soalan Sir, Ya. saya ada soalan sir. Maksudnya tilt angle tu kita lah yang akan tentukan. Keperluan berapa T-angle itu berdasarkan location kita, berdasarkan musim tu bila, dan baru the recommended T-angle tu berapa. Bukan kita letak 3 degree lah, cukup lah tu. Tak boleh. Maksudnya untuk kira pengiraan ni berdasarkan location, kena ada kiraan. Latitude kita dekat mana, position kita dekat mana, lepas tu musim apa, main peranan. Lepas ni kita akan main dengan itu lah banyak. Thank you sir. Ada question? Ini ada question? Tak ada dah? No sir. No lah. Kita macam biasalah, penghujung ni kita petik nama. Siapa kita nak petik? Rezwan. Ada soalan? Masa ni tak ada lagi Zul. Oh tak ada? Baru ingat nak tanya soalan kat awak. Soalan saya banyak lah. Siapa lagi? Biasalah saya suka petik nama kan. Mawaddah. Sudah. Ke laut. Mawaddah? Ya sir. Ini question? Lambat jawab. No. Tak ada. Putri.
Putri, Yes sir. any question? Tak ada. Wei Hao. Any question? Kena baca baik dulu baru ada question. Okay. Okay. Alright. Okay, kalau tak ada tak apalah. Kita habis kat sini, kita sambung minggu depan ya. Okay, nanti saya upload. Saya dah upload nanti saya upload yang semalam ni sekali. Tak sempat nak upload tadi. Saya start kelas. Okay. Alright, thank you. See you on Monday. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you sir. Sama. Thank you, sir. Alright.